Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم ارفع البلاء والوباء عن المسلمين اللهم ارفع البلاء والوباء عن المسلمين وصحح لنا بلادنا وارحم عجزنا وضعفنا إنك سميع عليم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bertemu lagi secara live, dan kita pada malam ini kita bertemu di live di Madrasah Darul Hikmah. Oleh kerana kita balik ke madrasah ni, jadi kita buat di sinilah. Asalnya kuliah ni hanyalah sekadar perbincangan dalam keluarga rasanya. Kita baca kitab Arba'una Hadithan fi Uddatil Muslim fil Bala'i wal Waba', iaitu 40 hadis yang dihimpunkan berkenaan dengan sebagai perisai ataupun benteng bagi seorang muslim ketika menghadapi bala dan juga menghadapi wabak. Oleh kerana kitab ni satu himpunan hadis-hadis yang bagus, yang baik untuk kita pakat baca, kita pakat dengar, pakat faham sepanjang kita menghadapi wabak ini. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mempercepatkan menghilangkan wabak ini di negara kita khususnya dan di dunia secara am, insya-Allah. Jadi malam ni walaupun kita buat di madrasah, cuma kita harap jiran-jiran sekitar ni jangan pakat marilah, akan kena serbu polis pula. Pakat dengar dari rumah masing-masing sahaja. Biarlah kita ada 3 beranak sini, insya-Allah. Okey, jadi malam ni kita akan sambung hadis yang ke-11. Kita dah baca 2 malam kitab ni. Semalam kita baca sampai hadis yang ke-10. Malam ni kita akan ambil hadis yang ke-11 sebagai panduan kepada kita menghadapi wabak dan musibah ini. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa' min as-sabri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'utiya ahadun, tidaklah diberi kepada seseorang satu pemberian yang lebih baik, wa ausa', dan yang lebih luas daripada pemberian sabar. Menunjukkan di sini kesabaran adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada setiap individu muslim. Muslim mungkin kita semua muslim, mukmin mungkin sebahagian kita mukmin, tetapi sabar ini hanya pemberian yang Allah beri kepada golongan ataupun orang-orang yang tertentu. Oleh kerana itu Nabi kata ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabri. Tiadalah pemberian yang lebih luas, lebih baik daripada pemberian adanya seseorang tu sifat sabar. Para ulama bahagikan sabar ni pada 3 bahagian.
Siapa-siapa yang boleh lengkapkan 3 bahagian sabar ini, maka dia dah dapat kesabaran yang sempurna. Dia telah mendapat kesabaran yang sempurna. Iaitu as-sabru min maharimillah. Pertama, sabar daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia perlu kepada sabar. Sabar daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Siapa-siapa yang tak ada kesabaran, maka dia akan terjerumus kepada perkara-perkara yang haram. Pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi kalau orang tu ada sabar, dia boleh hadapi benda ni. Dia boleh tinggalkan segala larangan-larangan Allah dalam sepanjang kehidupan dia. Kita tengok dengan suasana PKP ini, alhamdulillah boleh katakan seluruh negara kita ni mengikuti arahan pemerintah supaya berdiam diri di rumah masing-masing. Alhamdulillah, negeri yang terbaik mengikut rekodnya negeri Perak, dan Terengganu ni jatuh nombor 2 dan Pahang jatuh nombor 3, menunjukkan 3 buah negeri ni yang paling, orang kata, peratus paling tinggi mengikut arahan daripada pemerintah supaya berdiam diri di rumah masing-masing. Kita tengok dengan suasana ni, kita boleh amati dengan agama kita. Dengan agama kita, apabila sikap takwa yang Allah tuntut kepada kita, kita tengok ada kena-mengena dengan kehidupan kita hari ni. Masing-masing kita pakat takut belaka. Siapa mereka ada orang pergi beli pasar, beli pasar tu pakat basuh habis duit-duit dia. Ada orang mak tua kita siapa lepas sudah beli duit tu tinggal 2 rumah tu. Maknanya berhati-hatinya. Kalau kita amati, begitulah sebenarnya sikap takwa yang Allah nak daripada kita. Biar kita ni sentiasa berhati-hati dengan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Sebab benda yang dilarang oleh Allah ni, benda-benda yang haram ini boleh menjerumuskan kita ke neraka. Neraka ni lebih dahsyat daripada COVID-19 lagi. Lebih dahsyat lagi, lebih teruk lagi musibah dalam neraka. Sepatutnya kita lebih takut benda tu daripada musibah COVID yang kita hadapi hari ini. Alhamdulillah, moga-moga dengan musibah COVID ini menjadi pengajaran kepada kita orang Islam, kepada kita orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhirat. Ianya menjadi pengajaran kepada kita, insya-Allah. Jadi ini kesabaran yang pertama, iaitu sabar daripada melakukan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wasabru 'alal amali bi ta'atillah. Yang kedua, bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Beramal soleh perlu kepada sabar juga. Kalau tak ada sabar, kita tak akan buat amal soleh. Hari ni kita kecoh orang tutup masjid. Tutup masjid, tutup surat, orang tak beri sembahyang surat, tak beri sembahyang berjemaah, tak beri sembahyang Jumaat. Cuma ada orang bertanya, di mana kita ketika masjid surah buka itu? Di mana kita? Kita surah kita ni berapa orang je mari? Surah arwah tok kita berapa orang saja mari ketika buka itu? Ketika tak ada larangan lagi tu, berapa orang pergi? Masjid kita, masjid Pasir Minang, papok masjid buat, dengan dekor, dengan kapet, dengan apa, berapa orang kampung pergi? Jadi cuba kita muhasabah sikit. Hari ni bila ditutup, ada orang punya bapa tutup masjid, bapa tutup surau, bapa dak wis mayang. Hari Jumaat baru ni di Kelantan kena akuk 3 terak, kena akuk pergi sembahyang Jumaat. Tak mengikut perintah kerajaan. Siapa kena akuk? Nak ayat-ayat bersungguhnya, tapi ketika masjid surau buka, di mana kita? Jadi itu kesabaran yang kedua, as-sabru 'alal amal bi ta'atillah. Sabar dalam melakukan amal, dalam melakukan ketaatan kepada Allah juga memerlukan kepada sabar. Dan yang ketiga, wasabru 'alal aqdaril mu'limah. Dan yang ketiga adalah kita sabar menghadapi segala ketentuan Allah yang menyakitkan kita, yang menyusahkan kita.
Yang orang kata segala musibah, segala bala, termasuk apa yang kita hadapi hari ini, dan musibah wabak corona ini, wabak COVID-19 ini, termasuk dalam perkara musibah yang kita hadapi. Jadi siapa-siapa yang ada ketiga-tiga peringkat ini sabar, maka dia istukmilal as-sabr. Telah sempurnalah kesabaran yang ada pada dia. Telah sempurnalah dia memiliki sifat sabar yang ada pada dia. Oleh kerana itu Nabi sebut dalam hadis ni, ma'utiya ahadun ata'a khairan wa awsa' minas sabri. Tiada seorang pun yang Allah beri kepada dia benda yang lebih luas, lebih baik daripada sifat sabar. Daripada sifat sabar. Dia kata hakikatus sabri, Syekh kata hakikat sebuah kesabaran itu huwa khuluqun fadilun min akhlaqin nafs. Dia kata hakikat sebuah kesabaran dia adalah satu sikap ataupun akhlak yang afdal, akhlak yang baik yang ada pada jiwa seseorang. Sabar ni adalah akhlak yang fadil, yang terbaik yang ada pada seseorang. Yang menyebabkan dengan ada sikap sabar ni, dia boleh menjaga diri dia, menjaga peribadi dia daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, kita kata kalaulah Allah beri kepada kita sikap sabar ini, maka dia adalah satu kebaikan untuk kita. Satu kebaikan untuk kita. Allah. Sebagaimana kita hadapi hari ini, kalau orang tu ada sikap sabar, maka setiap apa yang dihadapi hari ini semuanya dikira pahala di sisi Allah. Kita sebut dah semalam, dalam kuliah kita semalam kita kata benda, kalaulah andai kata seseorang tu sebelum berlakunya wabak COVID-19 ini, dia ni sentiasa jaga sembahyang berjemaah, dia sentiasa jaga amal soleh dia. Tiba-tiba bila berlaku wabak, dia dihalang untuk sembahyang berjemaah, dia dihalang daripada sembahyang Jumaat, maka jangan bimbang. Orang-orang lagu ni Allah telah beri dia ganjaran pahala sama sebagaimana dia buat kerja itu, sama sebagaimana dia beramal itu. Oleh kerana hari ini terhalang, maka dia dapat pahala sama juga, walaupun dia tak pergi sembahyang surah, walaupun dia sembahyang di rumah dengan anak bini dia. Selama ni dia sembahyang berjemaah sama surah sejid. Sembahyang 5 waktu, maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar, dia ada di masjid sama sembahyang berjemaah. Hari ini dia terhalang. Jangan bimbang wahai saudara-saudara semua. Allah telah menjanjikan pahala bagi orang yang telah istiqamah menjaga amal dia dulu. Tapi sedihlah bagi orang yang sebelum ni tak pernah dia jaga sembahyang berjemaah. Subuh dia tak tahu mana, maghrib isyak dia sibuk tak lain. Orang mari surah, mari sejid, dia sibuk ingai. Maka orang lagu ni tak ada lah apa-apa pahala untuk dia. Melainkan dia berazam ketika dia hadapi musibah ini, moga-moga dia melatih diri untuk sembahyang berjemaah dengan keluarga, dan dia letak azam supaya dia bila habis saja musibah, kita berazam ramai-ramai bersungguh-sungguh untuk kita pakat mengunjungi rumah-rumah Allah, mengimarahkan rumah Allah, sebagaimana kita memeriahkannya pada hari Jumaat, sebagaimana kita memeriahkannya pada malam-malam tarawih di bulan Ramadan, insya-Allah. Ini hadis yang pertama yang kita boleh ambil pengajaran, menunjukkan ketika kita menghadapi musibah ini, akhlak yang paling kita berhajat sangat-sangat adalah akhlak sabar, bersabar dalam menghadapi musibah. Hadis yang ke-12, iaitu bab yang kelima, bab ma yuzkaru fil waba wa ajri sabir. Bab apa yang dibincangkan ataupun disebut tentang wabak, wa ajri sabir, dan ganjaran pahala bagi orang yang bersabar menghadapi wabak. Hadis ni kena dengan apa yang kita hadapi hari ini. Oleh kerana itu Syekh kita ni dia letak hadis ni sebagai panduan kepada kita. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara al-waj' faqala rijsun aw 'adzabun udhiba bihi ba'dul umam thumma baqiya minhu baqiyah fayadhhabu al-marrah wa ya'ti al-ukhra faman sabi'a bihi bi ardin fala yuqdimanna alayhi
wa man kana bi ardin waqa'a biha fala yakhruj firaran minhu. Fala yakhruj firaran minhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid ini dikira siapa dia ni? Cucu akak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Zaid bin Harithah tu anak akak Nabi. Dah. Maka Usamah ni kita kategorikan sebagai cucu akak Nabi. Zaid adalah anak akak kesayangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi pernah menyebut tentang al-wajah ataupun al-wabak. Wajah iaitu penyakit yang kata menyeluruh. Lalu Nabi kata faqala rijzun au azabun. Dia ada rijzun ataupun azab, Nabi kata. Utiba bihi ba'dul umam. Dengan wabak tadi Allah mengazabkan sebahagian umat. Thumma baqiya minhu baqiyah. Kemudian tinggallah daripada mereka apa yang tinggal. Fayadhhabul marrah wa ya'til ukhra. Dan dia berlalu dan kadang-kadang dia datang untuk umat yang lain pula. Ini wabak. Dan memang sepanjang sejarah manusia ini pernah berlaku wabak beberapa kali dah. Dan ini adalah kali yang orang kata yang antara yang dahsyat yang berlaku di zaman kita hari ini, iaitu yang telah menyebabkan ratusan ribu orang seluruh dunia ni dah. Ratusan ribu orang yang terkena wabak ini dan yang telah mati, ribu yang telah mati. Maka Nabi pesan kepada kita, apabila berlaku wabak ini, Nabi kata benda, faman sami'a bihi bi ardin fala yuqdimanna alaihi. Barang siapa yang mendengar di suatu tempat ataupun di suatu daerah, di suatu negeri berlakunya wabak ini, fala yuqdimanna alaihi. Nabi kata jangan kamu mengunjungi negeri itu ataupun jangan kamu mendatangi negeri tersebut ataupun daerah tersebut. Nabi sebut lagu tu. Nabi kata kalau mendengar di suatu tempat, di suatu daerah, di suatu negeri, di suatu negara ada wabak, ada penyakit yang melanda tempat itu, fala yuqdimanna alaih. Nabi kata jangan kamu hampiri, jangan kamu mengunjungi tempat itu. Wa man kana bi ardin, dan barang siapa yang berada di tempat kejadian ataupun tempat yang berlakunya wabak, fala yakhruj firaran minhu. Nabi kata janganlah dia keluar kerana lari daripada wabak itu. Kita tengok, ini petunjuk Nabawi. Andai katalah kalaulah negara-negara ni, seluruh dunia pada hari ini mengambil pengajaran ataupun mengambil apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW, maka sudah pasti kita kata wabak ini tidak akan merebak. Hanya berlaku di Wuhan, di China saja. Tetapi memandangkan seluruh negara, termasuk negara kita, termasuk negara-negara Arab sekalipun, tidak mengambil pengajaran daripada hadis Nabi SAW ini. Oleh kerana itu berlakulah apa yang berlaku. Walaupun kita kata semua ini adalah berlaku dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi takdir Allah dia berlaku dengan asbab. Allah buat sesuatu dengan asbab, dengan sebab musabab dia. Maka salah satu sebab musabab dia adalah kerana kita meninggalkan sunnah ajaran baginda Nabi SAW ketika menghadapi wabak, ketika menghadapi musibah sebagaimana ini. Sebab Nabi SAW kalau berlaku wabak di suatu tempat, orang kawasan tempat tu jangan keluar, orang dari luar jangan masuk. Tapi apa yang berlaku kita boleh tengok ketika awal-awal berlaku wabak ini di China, negara kita salah sebuah negara yang masih membenarkan pelancong-pelancong daripada China masuk ke negara kita. Betul tak? Kalau kita tengok fakta-fakta daripada berita-berita, kementerian dan sebagainya telah membenarkan. Dia kata tak apa, orang yang kita masuk ni orang sihat dah. Dia kata. Sedangkan Nabi dah pesan, tak kira lah mu sihat ke mu tak sihat ke, asal kamu ada di tempat ada penyakit ini, ada wabak ini, mu jangan keluar. Nabi kata firaran minhu, kena lagi daripada penyakit ini, jangan. Nabi kata. Sebab dia, kalau kita tengok dengan kajian hari ini, memang betul orang yang keluar daripada negara China ni, walaupun dia masih sihat, dia segar, dia tak ada orang kata kesan-kesan wabak itu,
tetapi dia boleh menjadi pembawa. Nah, pada dia ada virus yang dia bawa. Walaupun dia sihat, mungkin kerana antibody dia kuat, mungkin kerana dia ni kuat lagi, maka virus tu tak boleh beri kesan kepada dia, tapi dia boleh menjangkit kepada orang lain. Ini kita ingat sangat-sangat. Sebab tu Nabi sebut sungguh-sungguh kepada kita, apabila di akhir zaman ni Nabi pesan benar kepada kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ar rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nabi pesan kepada kita, dah lama dah Nabi pesan, maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan ajaran sunnahku. Nah, termasuk dalam kehidupan kita ni, mesti kita kena utamakan sunnah ajaran baginda Nabi, nak dibandingkan ilmu-ilmu orang lain, ajaran-ajaran orang lain, ajaran-ajaran tok seh mana pun, kita utamakan ajaran baginda Nabi SAW. InsyaAllah selamat. Nabi kata, siapa-siapa yang berpegang teguh dengan ajaran aku ni, dia akan selamat, dia tak akan sesat sampai bila-bila. Dia tak akan sesat. Oleh kerana itu, kita serulah. Oleh kerana dengan musibah yang kita hadapi ni, moga-moga selepas ini umat Islam, khususnya di negara kita ni, akan kembali berpegang teguh dengan ajaran sunnah Nabi SAW. Lepas ni, pada hadis yang ke-16, kita akan ambil kisah apa yang berlaku di zaman Sayyidina Umar. Satu pengajaran yang sangat-sangat patut kita kena ambil ketika kita menghadapi wabak ini. Bagaimana Umar bin Khattab begitu berpegang teguh dengan ajaran sunnah Nabi SAW. Bukan setakat dalam perkara akidah, bukan setakat dalam perkara ibadah, malah dalam pentadbiran. Urusan pentadbiran negara pun, Sayyidina Umar akan dahulukan apa yang disebut oleh baginda Nabi, apa yang dikata oleh Allah SWT. Itulah yang menjadi keputusan dia, itulah yang menjadi ikutan dia. Maka kita pun umat akhir zaman ni perlu sangat-sangat untuk kita jadikan para sahabat sebagai idola kita, Nabi SAW sebagai panduan dalam segala aspek kehidupan kita ni, insya-Allah. Maka Nabi pesan lagu tu kita, lepas ni bila apa-apa sahaja wabak yang berlaku, masing-masing kita pakat ikut panduan Nabi. Jangan siapa yang pergi ke tempat yang ada wabak itu, dan orang yang ada dalam tempat wabak itu jangan mereka keluar sehinggalah selesai wabak. Maka wabak ini tidak akan berjangkit lagi, insya-Allah. Hadis yang ke-13. An Aisyah radhiyallahu anha, zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un, fa akhbaraha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana 'adaban yab'athuhu Allah 'ala man yasha, faja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin, falaysa min 'abdin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dia pernah bertanya kepada Nabi tentang ta'un. Aisyah pernah tanya kepada Nabi tentang ta'un. Ta'un adalah satu wabak yang boleh berjangkit ramai, sebagaimana yang kita hadapi hari inilah. Fa akhbarahan Nabi, lalu Nabi pun cerita dia tentang ta'un. Nabi kata, annahu kana azaban, sesungguhnya ta'un itu adalah satu azab, yab'athuhu Allahu 'ala man yasha, yang Allah telah bangkitkan wabak ta'un ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin, tetapi dengan wabak ini juga, dengan ta'un ini juga, Allah jadikan dia sebagai rahmat, kasih sayang Allah bagi kepada kaum mukminin. Allah kata ta'un ini dia boleh jadi azab kepada sebahagian orang yang dikehendaki, dan dia boleh jadi rahmat, kasih sayang Allah kepada sebahagian, iaitu dari kalangan orang beriman. Sebab apa? Sebab dengan wabak ta'un ini, orang beriman menghadapi wabak ta'un ini, dia menghadapi dengan sabar, lalu dia mendapat pahala di sisi Allah. Semalam kita baca hadis yang Nabi kata, ajaban li amril mu'min, sungguh pelik dengan urusan orang mukmin ni. Semua urusan dia baik belaka, comel belaka. Nabi kata, kalaulah dia dapat
benda-benda yang baik, dia dapat nikmat, lalu dia bersyukur, baik untuk dia, dia dapat ganjaran pahala. Dah. Kalaulah Allah timpa musibah, lalu dia bersabar, baik juga untuk dia. Maka oleh kerana itu, walaupun kita tengok taun ini satu wabak, satu penyakit, satu musibah, satu bala, tetapi Nabi sebut ja'alahu lil mu'minina rahmatan. Allah jadikan bagi orang mukmin dia sebagai rahmat. Sebagai rahmat bagi dia, kerana mungkin dengan wabak ini Allah menghapuskan dosa-dosa orang mukmin. Nah, dengan wabak ini Allah angkat darjat orang mukmin. Nah, falaisa min 'abdin yaqa'u ta'un, maka Nabi kata, maka tiada seorang pun hamba Allah yang terkena musibah taun ini fayamkusu fi baladihi sabiran, lalu dia menetap, dia tinggal juga di negeri dia, dia tak keluar daripada negeri tempat taun itu, sabiran, kerana bersabar. Nampak syarat dia kerana bersabar. Sabiran ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu. Dia tahu sepenuh hati dalam diri dia bahawa tiada apa yang menimpa ke atas dia melainkan apa yang telah Allah tetapkan untuk dia. Melainkan apa yang telah Allah tetapkan untuk dia. Lalu dia bersabar, dia tak keluar daripada negeri dia yang menyebabkan berjangkit kepada orang lain. Tak. Dia tetap menunggu, dia tetap tunggu di tempat tu walaupun dia terkena penyakit taun ini. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kalaulah dia mati, Nabi kata, maka dia telah mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang mati syahid. Itu sebab tu Nabi kata taun ini dia menjadi azab kepada sebahagian umat dan dia menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sekiranya dia bersabar dan menghadapi musibah ini, lalu dia mati dengan wabak ini, dengan musibah ini, menyebabkan dia mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang mati syahid. Masya Allah. Dan kita mendoakan seluruh mereka yang telah meninggal dengan wabak ini, moga-moga Allah memberi kepada mereka ganjaran mati syahid. Terutamanya doktor yang terlibat, yang telah meninggal kerana wabak ini, moga-moga Allah beri ganjaran kepadanya sebagaimana ganjaran orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Apa Syekh kata, macam mana seseorang tu dia nak dapat pahala syahid ni? Syekh kata lagu ni. Dia kata ajru syahid liman mata ba'da iqamatihi fi baladil waba sabiran ma'al qudrah 'ala khuruj. Dia kata orang yang mendapat pahala syahid ini ialah orang yang mati selepas dia tetap menetap di negeri yang ditimpa musibah itu. Contoh, seorang mukmin ini, seorang muslim ini, dia duduk di Wuhan, di China, dalam keadaan masa tu berlaku wabak, dan dia tetap menetap di situ dalam keadaan bersabar, ma'al qudrah 'alal khuruj, dalam keadaan dia mampu untuk keluar. Dia ada duit, dia ada kemampuan, dia ada kenderaan, dia ada duit untuk beli tiket untuk keluar daripada negara China. Tapi oleh kerana dia patuh dengan arahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tetap dan dia bersabar sehinggalah menyebabkan dia terkena wabak dan dia meninggal dengan wabak itu, maka dia akan mendapat pahala syahid. Nabi kata ada ini kefahaman daripada hadis yang kita baca ni. Dan kita boleh perhati juga pengajaran yang kita boleh ambil, hirsus sahabah wa nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'rifatil mawqif syar'i min al-waba'il 'am. Kita tengok bagaimana para sahabat dan para isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka cukup-cukup orang kata ambil cakna sungguh dalam perkara-perkara syariat. Bagaimana syariat untuk menghadapi apa sahaja suasana, termasuk suasana wabak yang menimpa umat. Mereka bertanya. Sedangkan masa itu tak berlaku pun. Aisyah bertanya tentang wabak. Ayatnya nak tahu apa hukum, macam mana kaedah kita nak buat. Lalu Nabi pun beri pengajaran, Nabi pun tunjuk panduan bagaimana untuk menghadapi wabak yang berlaku ini. Kita ambil satu ataupun dua hadis lagi insya-Allah. Bab yang sebenarnya babul ihtiraz minal waba. Bab ihtiraz minal waba. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaqulu ghattul ina wa awqus siqa fa inna fi sanah lailah yanzilu fiha waba la yamurru bi ina'in laysa alaihi ghita aw siqa laysa alaihi wika illa nazala fihi min dhalikal waba. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata ghattul ina, tutuplah bekas-bekas makan kamu, Nabi kata. Wa awqus siqa, dan ikatlah bekas-bekas minum kamu. Ina bekas yang dibuat dengan tanah liat ke, kalau zaman kita ni bekas periuk ke apa benda dah. As-siqa ni buat dengan kulit, iaitu bekas awak letak air. Nabi kata tutup, khususnya di waktu malam. Ghattul ina, tutup bekas-bekas makan kamu ni, yang ada lagi saki-baki makanan yang kamu nak makan, sila tutup, Nabi kata. Sebab dia Nabi suruh tutup ni, ini pengajaran, dan ini kita kena ambil cakna, terutamanya kaum ibu di rumah. Tolong cakna, tolong ambil benda ni. Ini berkaitan dengan syariat dan juga berkaitan dengan kesihatan kita. Ni sunnah Nabi ni, supaya kita tutup bekas-bekas makan kita ni. Sudah makan, sudah dah belaka, pakat tutup. Kita nak nasihat kok pelajar-pelajar kita, orang mana dengar tengok ni dah. Sebab pelajar-pelajar kita ni kadang-kadang tak cakna benda ni. Sudah dia makan, dia tinggal gitu sahaja bekas dia. Jangan, sebab Nabi pesan. Nabi kata ghattul ina wa awqus siqa. Sebab apa? Fa inna fi sanah. Sebab pada sepanjang satu tahun, setiap tahun ni, lailah, ada satu malam, yanzilu fiha waba, akan turun pada malam itu wabak. Allah akan turunkan wabak pada malam itu, iaitu penyakit. La yamurru bi ina'in laysa alaihi ghita aw siqa laysa alaihi wika. Maka dia akan lalu, dia akan turun kepada bekas-bekas yang tiada di atasnya penutup, ataupun bekas-bekas minum yang tidak ditutup, maka akan jatuhlah dalam bekas itu. Illa nazala fihi min dhalikal waba, maka jatuh dalam bekas itu, yang menyebabkan selepas pada itu orang makan, orang minum, maka terkenalah penyakit itu ataupun terkenalah wabak itu. Itu di antara sunnahnya kita, adab kita dengan makanan kita, dengan bekas-bekas kita. Sudah kita makan, sudah kita sesar dah jamuan kita benda, maka mesti kita tutup. Sebab di antaranya Nabi kata, walaupun Nabi kata dalam sepanjang setahun 300 lebih hari ni ada satu malam je, tapi Nabi tak sebut malam bila, malam Isnin ke, malam Khamis ke, bulan Syakban ke, bulan Ramadan, Nabi tak sebut. Cuma Nabi kata ada satu malam sahaja Allah akan turunkan wabak pada malam itu, dan wabak itu akan jatuh ke dalam bekas-bekas yang tak tertutup. Bekas tutup selamat. Mafhum daripada hadis ni kita boleh ambil bekas mana-mana bekas yang tertutup, periuk-periuk yang tertutup, bekas-bekas minum air kita yang tertutup, dia selamat daripada wabak ini. Tapi mana-mana bekas yang tak tertutup, maka kalau kita minum, betulan malam tu jatuh wabak ini, maka kita terkena sama penyakit. Dan juga di antara pengajaran lain juga, kita boleh ambil bekas kalau kita tak tutup ni, bukan setakat wabak sepanjang setahun ada satu malam tu, tapi ada juga benda lain. Kadang-kadang ada serangga ke, ada benda-benda yang berbisa ke masuk. Ada, dan kadang-kadang syaitan pun. Dalam hadis yang lain mengatakan bahawa syaitan dia tidak akan ganggu bekas-bekas yang tertutup. Syaitan dia tak akan ganggu bekas-bekas yang tertutup. Maka bekas-bekas yang terbuka itu, syaitan akan ganggu, syaitan akan cara benda tu. Oleh kerana itu, sunnah Nabi yang ajar kepada kita pakat tutup bekas-bekas kita ataupun makanan-makanan kita, supaya terselamat daripada segala penyakit, terselamat daripada segala benda-benda yang membahayakan kita. Maka ini adalah hadzal irsyadun nabawi, ini adalah petunjuk nabawi kepada kita semua. Dan kita dalam kita nak menghadapi wabak ni, nasihat saya lah kepada semua, pastikan kita mengikut panduan sebenar, bukan panduan yang direka-reka. Tak boleh begitu. Sehari dua baru ni ada orang share pada kita tafsiran Quran. Dia kata dia bila dia perhati, dia belek-belek Quran, dia jumpa
kalimah corona ni dia kata ada dalam Quran, dia kata Allah. Dia kata ada dalam Quran. Mana ayat dalam surah Al-Ahzab? Wa qarna fi buyutihin. Dia kata ni. Wa qarna fi buyutihin. Dalam ayat tu kata wa qarna fi buyutihin. Maka hendaklah berdiam diri, menetap di rumah-rumah mereka. Arahan Allah. Dia kata memang betul, dia kata qarna berkait mesti kena duduk di rumah, dia kata. Dia syarah lagi tu. Tapi bila kita rujuk, kita tengok tafsir, rupanya benda lain sebenarnya. Tak ada kaitan dengan corona, tak ada kaitan dengan wabak, tak ada kaitan dengan benda. Sedangkan ayat tu konteks dia, Allah nak sebut tentang arahan Allah kepada kaum wanita, supaya menetap berdiam di rumah. Tiba-tiba dia kata corona ni, Allah sebut corona, sedangkan ayat tu benda lain. Perkataan asal ayat tu waqara, bukan corona. Nyereka dia nak supaya nak kait, nak sabit dengan Quran dengan peristiwa yang berlaku. Jangan tuan-tuan. Fi buyutikunna fi buyutikunna wa qarna fi buyutikunna. Terima kasih. Ada salah belum betul lah. Wa qarna fi buyutikunna. Kita kata dalam kita nak memahami, ingat sama-sama kaedah kita. Kita sebagai seorang Muslim, kita ada panduan. Apa panduan kita? Panduan kita Quran dan juga sunnah. Tetapi dalam nak memahami Quran, mesti merujuk kepada ulama tafsir ataupun kitab-kitab tafsir yang muktabar. Mesti merujuk kepada ulama tafsir ataupun merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang muktabar. Untuk kita fahami ayat demi ayat. Tak boleh main kita belek temu. Nak cerita bab corona, kita cari ayat ada sebut corona. Mana boleh gitu. Itu kalau kita kata kena faham mengikut konteks ayat. Kena faham mengikut kefahaman para ulama. Khususnya ulama salaful ummah dalam memahami Quran. Begitu juga kita kata panduan kedua kita sunnah. Panduan kedua kita sunnah. Tetapi sunnah pun tak boleh main kita beli buku kedai, kita baca sendiri. Tak boleh. Mesti kita nak faham sunnah, mesti merujuk kepada ulama-ulama sunnah, ulama-ulama hadis, ataupun merujuk kepada syarah-syarah hadis yang muktabar. Ini kaedah dia. Ambil faham sungguh-sungguh. Kita sebagai ummah memang kita dituntut untuk apa sahaja apa yang berlaku mesti kita merujuk kepada Quran, merujuk kepada sunnah. Tapi rujuk tu berdasarkan kefahaman ulama-ulama yang betul. Nak faham Quran mesti rujuk ulama-ulama tafsir. Nak faham hadis mesti rujuk ulama-ulama hadis. Jangan kita cari ulama lain, cari pakar benda lain. Jangan. Mesti merujuk kepada kedua ini. Ini kaedah. Maka oleh kerana itu kita kata apa sahaja yang berlaku memang ada panduan daripada Quran dan juga ada panduan daripada sunnah. Tetapi panduan itu mesti difahami dengan baik. Itu hadis yang ke-14 kita ambil iaitu berkenaan arahan baginda Nabi supaya kita jaga bekas-bekas makan kita ni, supaya khususnya nak tidur malam mesti ditutup. Kita masuk, kita goreng kepuk apa minyak kepuk tu Ustaz Zahir. Minyak kepuk tu jangan tinggal terdedeh gitu, bahaya. Ada wabak, ada penyakit, kadang-kadang tikus masuk dan macam-macam. Rumah kita dah ada tikus, ada benda kan. Maka kena tutup, jangan kita biar gitu. Nabi besar dalam hadis yang lain, kalau tak ada sangat, letak kayu atas dia. Kalau tak ada penutup lah, kalau tak ada tudung lah. Tapi takkanlah rumah kita tak ada tudung kan. Maka kita pakai tudung, bekas-bekas kita, bekas goreng kita, minyak kita guna ke, susu kita tebuk ke apa, pastikan kita tutup dengan baik. Peti pun kena tutup dengan baik untuk menyelamatkan kita dari segala penyakit, termasuk ada malam yang Nabi kata setahun tu ada satu malam yang Allah turunkan wabak, yang wabak ini akan jatuh ke dalam bekas-bekas yang tidak tertutup. Itu panduan Nabi untuk kita. Hadis terakhir kita ambil malam ni insya-Allah. An Abi Hurairah, hadis yang ke-15, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la turidul mumrida 'ala al-musihhi. Ini juga panduan yang Nabi sebut kepada kita. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, la turidul mumrida 'ala al-musihhi.
janganlah kamu campur adukkan di antara hadis ni cerita tentang binatang peliharaan ni, tak, unta ke, kambing ke apa, tak. Nabi kata jangan campur. Hak berpenyakit dengan hak sihat jangan campur, jangan letak sekali. Sebab bila letak sekali, hak berpenyakit ni akan menjangkit kepada orang yang sihat. Nampak? Kita tengok ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil quarantine. Dalam syarah Syekh kata hadis ini sebagai panduan kepada yang kita panggil hari ni benda dia panggil quarantine ni lah, tak? Quarantine dalam bahasa Arab dia panggil al-azlu, ataupun dia panggil benda mana ada istilah dia, tak? Ada istilah dia yang kita kata azlu sahih ataupun quarantine. Ini panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata jangan dicampurkan antara binatang sihat dengan binatang sakit. Asingkan. Orang tua kita pun tak, kalau buah dia pun kita tak campur sekali, sebab dia boleh menyebabkan hak segar, hak molek tu pun akan jadi rosak kerana bercampur dengan yang tidak baik. Kita tengok pengajaran daripada hadis ni. Dia kata nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an mukhalatatil marid lis-sahih. Nabi melarang kita mencampur adukkan di antara yang berpenyakit dengan yang sihat, yang segar, yang molek. Siyanatan lid-din wal badan. Kerana memelihara agama dan juga memelihara tubuh badan. Kerana memelihara agama dan memelihara tubuh badan kita. Termasuk siyanatan lil aqidah as-sahihah, termasuk memelihara akidah yang betul. Wasiyanatin lil badani sahih, dan memelihara badan yang sihat. Ini pengajaran yang kita boleh ambil. Oleh kerana itu, dia kata benda, kalau binatang pun, kalau bab kesihatan pun Nabi suruh pera setara tu, Nabi kata jangan campur adukkan orang hak sakit dengan hak sihat. Contoh kita zaman hari ni, zaman corona ni, orang hak kena wabak, seluruh dunia hari ni kuarantinkan dia. Pisahkan dia. Kalau dalam keluarga pun terpaksa dipisahkan. Kita jadi duduk rumah ni, batuk-batuk sikit. Terus abi kita terus kuarantin dulu. Jangan campur orang. Duduk 1 meter jauh pada orang. Baru batuk-batuk sikit. Sebab ini panduan, kita kata panduan An-Nabawi. Panduan An-Nabawi supaya jangan dicampur adukkan. Ni bab penyakit. Cuba kita bayangkan bab berkaitan dengan akidah. Bab berkaitan dengan i'tiqad. Macam mana boleh tak kita nak campurkan akidah yang betul dengan akidah yang tidak betul? Lagi bahaya. Benda ni lebih bahaya daripada corona lagi. Faham? Oleh kerana itu, Syekh kata kalau dalam bab penyakit pun Nabi pesan kepada kita, awasilah, jangan kamu campur adukan di antara orang yang sihat dengan orang yang sakit. Maka Syekh kata lebih aula lagi kita jaga anak-anak kita ataupun keluarga kita ni yang memiliki akidah yang betul, akidah yang sahih, dan amal yang sahih ni jangan dicampur adukan dengan akidah yang tidak betul. Jangan kita bagi dia bergaul dengan orang yang akidah songsang. Jangan kita bagi dia bergaul dengan orang yang amal-amal pelik-pelik. Sebab dia boleh memberi penyakit kepada anak kita. Kita dah ajar molek dah anak kita dengan sunnahnya, makan kadang-kadang, baca bismillah, kita ajar zikir-zikir sunnahnya, zikir selepas mayang, zikir pagi petang. Tiba-tiba dia bergaul dengan orang yang belajar dengan amalan-amalan pelik, jumpa dengan tarikat ni, maka merosakkan budak tu. Oleh kerana itu, ini panduan An-Nabawi, bukan setakat berguna untuk kita menghadapi wabak musibah, tetapi juga berguna untuk kita memelihara akidah dan juga memelihara amal kita, supaya akidah kita adalah akidah yang salim, akidah yang sejahtera, dan amal kita adalah amal yang sahih, amal yang benar datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok hari ini bila berhadapan dengan wabak ini, sebahagian ulama menceritakan kepada kita, mewar-warkan kepada kita ataupun menganjurkan kepada kita supaya beramal dengan zikir-zikir yang sahih yang Nabi ajar. Tiba-tiba ada juga segelintir yang duk sebar amal hak pelik-pelik, bukan ajaran daripada Nabi. Ni pun satu penyakit kita. Sedangkan dah banyak dah zikir-zikir yang Nabi ajar. Kita boleh tengok pada zikir pagi petang kita. Zikir pagi petang kita benda kita baca. Antara benda yang kita baca benda Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'
wa huwas samiul alim. Tak. Ada lagi zikir yang kita baca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini zikir-zikir yang Nabi ajar, Nabi anjurkan kepada kita ketika menghadapi penyakit-penyakit ataupun wabak ataupun musibah ataupun segala benda. Beramallah dengan zikir yang Nabi ajar. Tiba-tiba ada juga mari orang suruh baca benda ni, suruh beramal benda ni, suruh suruh baca ratik tu ratik ni, masya-Allah. Seolah-olah bagi dia tak cukup dengan apa yang dia ajar oleh baginda Nabi. Oleh kerana itu kita kata awasilah kita, jangan kita campur adukkan antara orang yang sakit dengan orang yang sihat. Begitulah juga jangan sekali-kali kita campur adukkan antara akidah yang sahih dengan akidah yang batil. Jangan kita campur adukkan antara orang yang beramal dengan sunnah-sunnah yang sahih dengan amal-amal yang pelik-pelik orang lain. Sebab ini lebih dahsyat, lebih teruk daripada orang yang berpenyakit ataupun orang yang terkena wabak. Sekiranya orang tu terkena wabak akidah yang songsang, akidah yang batil, lebih parah dia, lebih payah untuk diubati. Tak ada vaksin yang boleh mengubati dia, melainkan dia kembali kepada akidah yang benar. Tak ada vaksin bagi orang-orang yang beramal dengan amal yang pelik-pelik ni, amal-amal yang bercanggah dengan ajaran Nabi ni. Tak ada vaksin, tak ada obat lagi setakat ni, melainkan dia kembali beramal dengan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Kadang itulah apa yang boleh kita ambil malam ni, 50 hadis daripada kitab Uddatul Muslim fil Waba wal Bala. 40 hadis yang dihimpunkan oleh Syekh kita ni, Syekh Fadil, iaitu 40 buah hadis yang menceritakan tentang benteng bagi orang Islam ketika menghadapi wabak dan juga ketika menghadapi bala. Wallahu a'lam. Moga-moga yang menjadi kebaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.